Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Siti Sarah katanya masuk awal, Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadihim ilal haqiqatil majaza amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامعين أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Waalaikumsalam pada saudara-saudara, tuan-tuan yang beri salam pada saya. Masya-Allah. Ya, kita hari ini menyambung kembali perbahasan kita mengenai hadis yang ke seterusnya pada muka surat 175 tingkatan kasih sayang. Tingkatan kasih sayang, hadis yang ke-7 bracket nombor 6 dalam Kitabul Iman. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada bapanya, anaknya dan kesemua manusia. Hadis riwayat muttafaqun alaih, iaitu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan sanadnya didapati dalam kitab tersebut. Khair, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu telah kita jelaskan semalam dengan panjang lebar mengenai sedikit sebanyak tentang biografi beliau. Kita baca kepada perenggan kedua, iaitu 3 perkara di sini. Sini Nabi SAW menyebut hanya 3. Kadang-kadang 3 itu menyerupakan satu rumusan yang merangkumi kesemua perkara. Mungkin satu ni mengenai perkara ni, satu ni perkara ni. Jadi sebab itu Nabi tak sebut kesemuanya, dan di belakang tu Nabi sebut kesemuanya. 3 Nabi, 3 perkara. Kenapa? Bahkan dalam riwayat yang menyebut Nabi 3 perkara. Ia tidak dibataskan kepada 3 perkara ini sahaja dalam mencintai Nabi. Maksudnya 3 perkara ni nak dibanding dengan mencintai Nabi, maka kita melebihi cintanya kepada Nabi, sayangnya pada Nabi melebihi 3 perkara ini. Bukan terbatas kepada 3 perkara sahaja. Bahkan dalam riwayat yang lain menyebut Nabi mestilah dicintai lebih daripada diri kita sendiri. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, mafhumnya aku mencintai Tuhan lebih daripada segala-galanya, tapi tidak termasuk diriku. Dan tidak termasuk diriku. Dan Nabi kata, Umar, sekarang kamu belum lagi sempurna iman kamu. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintai Tuhan lebih daripada segala-galanya, termasuk diriku sendiri. Termasuk diriku sendiri. Al-an Umar, Nabi kata, barulah sempurnanya iman kamu. Jadi sebenarnya wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia mencintai Nabi lebih daripada seluruh manusia. Jadi seluruh manusia sebenarnya telah termasuk diri kita di dalam jemaah seluruh manusia tadi. Kasih sayang ialah sesuatu yang tidak boleh disentuh. Kasih sayang ni dia satu benda yang tak boleh disentuh, tetapi dapat dirasai. Ibu bapa dan anak-anak dicintai, tetapi tidak lebih daripada diri sendiri.
Kadang-kadang kita mencintai, ada sebahagian yang mana dia mencintai anak dia, mencintai bapa, tapi tak lebih daripada dirinya. Kenapa? Apabila datangnya kesusahan yang besar, orang akan meninggalkan perkara kecil. Hal kecil ni dia akan lepaskan, maka dia akan jaga perkara-perkara yang penting dan yang besar. Misal contohnya, apabila banjir, sebagai contoh, seorang itu akan meninggalkan anaknya untuk menyelamatkan dirinya. Seorang itu akan melakukan apa sahaja untuk menyelamatkan dirinya, walaupun dengan melepaskan orang yang disayangi. Sebab kerana setiap orang mencintai dirinya. 3 perkara yang disebut di sini tidak menafikan yang lain, bahkan ia merangkumi yang lain. Dan 3 perkara ni yang kita spesifikkan di sini, dia tidak hanya 3 perkara telah kita jelaskan, tapi dia merangkumi, dia istighraqkan kesemuanya. Hukum ini tidak boleh dikeluarkan hanya sebab apa? Hukum tidak boleh dikeluarkan hanya berdasarkan satu hadis, bahkan perlu dikumpulkan semua hadis berkaitan dengan perkara tersebut, barulah boleh dikeluarkan sesuatu hukum. Sesuatu hukum diistimbatkan oleh ulama-ulama dalam hadis bukan hanya pada satu hadis sahaja, bahkan dibahaskan mengenai ayat. Adakah hadis itu bersalahan dengan ayat? Walaupun hadis itu hadis sahih, dan adakah dia bersalahan dengan ayat Al-Quran? Kalau hadis itu sahih pun, jika dia bersalahan dengan ayat Al-Quran, maka masih lagi ditakwilkan. Misal sebagai satu contoh, apabila satu orang Arabi telah bertanya Nabi SAW mengenai bapanya yang mati dalam keadaan tidak beriman, maka Nabi menjawab. Nabi SAW menjawab, abika wa abi finnar. Dan hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia kata bapa engkau, bapa aku dalam neraka. Jadi walaupun, dan ada pendapat yang mengatakan, golongan yang agak ekstrim mengatakan bapa Nabi SAW berada di tempat yang tak elok dalam neraka. Tapi bagi kita ahli sunnah wal jemaah masih lagi menjawab bahawa hadis ini sahih, tapi dia bersalahan dengan ayat. Bersalahan dengan satu ayat. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sesuatu kaum sehingga kami hantar kepada mereka itu rasul sebagai memberi peringatan. Jadi kaum yang mana terputusnya rasul, kaum itu dipanggil sahibul fitrah. Kaum tadi dipanggil sahibul fitrah. Jadi kita takwilkan hadis tadi, kita tak mengambil makna zahir walaupun dia hadis sahih. Walaupun golongan berpendapat betul ni hadis sahih mesti kita terima, tak, kita mesti takwilkan dia. Sebab bagi kita ulama akidah dan Asy'ariyah, kita takwilkan di situ. Kita tak takwilkan di situ sebab hadis itu bersalahan dengan satu ayat Al-Quran. Kami tidak akan mengazab sesuatu kaum setelah kami menghantar rasulnya. Jadi telah kita bincangkan dengan panjang sedikit baru ni dari segi Asy'ariyah dan dari sudut Asy'ariyah dan kita dari sudut Maturidi. Jadi Asy'ariyah mengatakan usul dan furu'. Usul ni akidah lah, usul ni tauhid lah, furu' ni hukum ahkam. Terlepas untuk mereka yang putus rasul, dan orang itu ialah terlepas dan kerana dia sahibul fitrah. Cuma Maturidi kata usul terlepas. Maturidi kata usul tak terlepas, hanya usul tak terlepas daripada furu' terlepas, hukum ahkam terlepas daripada laksanakan, tapi furu' tak terlepas. Usul tidak terlepas hanya dengan usul ni akidah lah. Akidah tidak terlepas, usuluddin dipanggil. Akidah tak akan terlepas hanya dengan dalil akli, bukan dalil nakli, dalil akli. Sebab dalil akli ni yang kita lihat daripada akal.
Semua kejadian yang berlaku ini perubahan-perubahan yang berlaku daripada kecil sampai besar sampai tua, daripada kecil pokok, daripada benih sampai pokok, mesti ada zat yang menciptanya, mesti ada zat yang mentasarrufkannya, yang menjalankannya. Maka beriman pada zat tersebut adalah wajib. Beliau mengikut peredaran itu kita panggil dia dalil akli. So dalil akli sudah memadai. Jadi orang yang terputus rasul, sahib orang yang terputus rasul, jika dia beriman kepada zat tersebut tapi nak melaksanakan sebab rasul tak sampai, perintah tak dapat dilaksanakan, maka dia beriman pada zat itu, yakin pada zat itu, maka dia sudah dikira orang beriman dan terlepas daripada azab. Yang ini kita panggil dia sahibul fitrah. Kecuali kalau dia beriman dengan agama datuk nenek mereka, maka agama datuk nenek mereka, maka mereka dikira kafir lah, sebab mereka menyembah agama datuk nenek mereka. Mereka sembah agama datuk nenek mereka, maka dia dikira kafir. Maka mereka tadi terlepas. Jadi zaman Nabi SAW diutuskan pun ada golongan-golongan yang tidak menyembah berhala ni. Golongan-golongan yang suci, golongan-golongan yang mencari kebaikan, dan mereka tidak menyembah berhala. Seperti contohnya Sayyidina Abu Bakar, Waqarah dan sebagainya. Mereka ni tak menyembah berhala. Mereka menunggu kebenaran selepas Rasulullah datang. Betul lah, nurun ala nur. Sebab itu kan dalam khutbah dalam kitab kita telah diberitahu. Khair, itu maksudnya. Dan banyak lagi lah dalil, 2-3 dalil lagi lah kita yang mengatakan sahibul fitrah. Sebab sahibul fitrah ni pun berbagai-bagai. Fitrahnya orang Arab bila bermulanya sahibul fitrah orang Arab? Bila bermulanya sahibul fitrah orang Kristian? Sebelum Rasulullah SAW diutuskan 600 tahun tanpa Nabi. Selepas Nabi Isa AS diwafatkan, maka 600 tahun lebih tanpa Nabi. Jadi bagi orang Kristian, fitrah dia selepas Nabi Isa AS. Tapi bagi orang Arab, fitrah dia selepas Nabi Ismail AS. Di fitrah kaum tu berbeza-beza. Sebab kalau Bani Israel, dia tetap diutuskan Rasul ke atas mereka. Rasul diutuskan satu demi satu ke atas mereka. Jadi bila terutuskan Rasul mereka tak putus lagi, Nabi, mereka tak putus agama. Jadi mereka tak putus Nabi, mereka tak putus lagi agama, mereka tak putus. Jadi mereka bukan lagi sahibul fitrah, sebab Nabi-Nabi diutuskan. Tetapi orang Arab bermula daripada Nabi Ismail AS. Sebab Nabi Ibrahim bukan Arab, Ujmah, orang Ajam, tapi dia telah berkahwin dengan Bani Jurum. Bila telah sampai di Mekah dan dia telah hidup di situ, berkahwin dengan Bani Jurum yang mula-mula Arab ke Ismail AS. Daripada itulah keturunan-keturunannya. Selepas Ismail AS, maka tak ada Nabi sampai Rasulullah. Jadi fitrah orang Arab ialah selepas Nabi Ismail AS. Jadi masa dia panjang dibandingkan dengan fitrah orang Kristian. Jadi dan ayah Rasulullah SAW iaitu Abdullah, dia daripada Arab. Jadi fitrah dia tu panjang, sahibul fitrah. Jadi Allah Ta'ala kata, wa ma kunna mu'azzibi hatta nab'atha rasul. Jadi kami tak akan azab satu kaum yang mana jika tidak dihantar Rasul padanya. Cuma Maturidi, dia ada sedikit perbahasan di antara Maturidi dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah kata usul furu' terlepas. Tapi Maturidi kata usul tak terlepas. Usul tak terlepas, kenapa? Dalil akal sudah memadai. Jadi contohnya orang tanya, Ustaz, orang yang duduk di dalam hutan, dia tak sampai seru. So dia dikira orang yang kafir ke? Jadi ulama telah jawab di sini. Jawapan ini telah diberilah. Jadi walaupun tak sampai Rasul, dia beriman kepada zat. Dia beriman, dia tahu Allah tu ada. Dia beriman pada zat tersebut. Maka dia telah dikira orang beriman. Dan dia terlepas daripada azab Allah di hari kiamat nanti. Sebagaimana saya telah ceritakan tentang Badui. Di dalam kisah, mungkin ada orang yang
Dalam kisah itu tu Nabi bertanya seorang badui, yang mana badui tadi telah menjawab bahawa langit terbentang, bumi yang terbentang, lautan bergelora, jalan yang dijalani, najis unta menunjukkan ada unta, takkanlah alam yang begitu besar tanpa pencipta yang latif dan rahim. Itu yang telah dijawab oleh orang-orang badui tadi kepada Nabi SAW, iaitu dalam surat 141, innal ba'rata latadullu 'alal ba'ir wa innal 'asara al-akdam latadullu 'alal masir fasama'un zatul abraj wal 'ardun zatul fijaj wal biharun zatul amwaj ala yadullu zalika 'ala wujudil latifil khabir. Jadi benda ni setelah saya jawab sedikit sebanyak. Jadi tuan-tuan, yang saya nak bagi tahu di sini, apabila dah baca, tuan-tuan baca, tuan-tuan pun baca baliklah. Baca balik, ingatkan balik, bukan dengar sekali saja. Kalau tak nak dengar saya punya, nak flashback balik, nak ingatkan balik, nak remindkan balik apa yang saya beritahu, tengok kitab balik. Bila kita tengok kitab, kita nampak dah dalil. Jadi sekurang-kurangnya apa yang kita belajar ni dia tak terlepas lah. Maknanya kita bermuzakarah. Walaupun tak ada orang, kita ulang balik, takrar dia panggil, takrar, ulang balik, kena tahu. Sebab kadang-kadang satu benda ni kalau kita tak takrar, dia tak akan tahu. Jadi sebab itu depan kita kitab, kurang-kurangnya ada dalil. Saya bawa sedikit sebanyak dalil dalam situ, walaupun tak komplit, tak cukup, tapi ada dalil memadai sudah, yang mana perkara ini telah dibahaskan dan tuan-tuan boleh faham akan perkara tersebut. Begitu. Jadi sebenarnya kita telah bahaskan perkara. Jadi tuan-tuan tengoklah. Tengok balik, ambil masa semasa sikit-sikit tengok balik. Sebab benda ni dia kena selalu ulang. Saya ni pun dah mengulang kitab ni dah 22 kali dah. Maknanya saya dah 22 tahun dah mengajar kitab ni. So setiap tahun saya habis sekali lalu. Saya dah habis kitab Mishkatul Masabih ni 22 kali lah. Tentang 6,000 hadis ni. Jadi benda ni lalu. Itu pun kadang-kadang tak terdapat di hadapan kita. Terlupalah ayat mana nak datang, terlupa. Apatah lagi tuan baru dengar, tuan-tuan, puan-puan baru dengar. Jadi tuan-tuan tengok balik apa dalil yang telah saya ceritakan sedikit sebanyak untuk kefahaman tuan-tuan semua. Boleh insya-Allah. Jadi satu-satu hadis tu tidak dijadikan, tengok satu hadis sahaja kita terus jadikan dalil. Tak, ulama masih lagi membahaskan. Adakah hadis itu bersalah dengan ayat? Macam mana ayat? Adakah hadis itu ada hadis-hadis lain yang diterangkan? Jadi satu-satu hukum tidak diambil, hanya dengan satu hadis sahaja. Bahkan dikumpulkan semua ulama-ulama mujtahid tentang hadis tadi, tentang akidah tadi. Jadi kita mengatakan, dan Nabi SAW mengatakan, dalil yang ketiga, Nabi mengatakan setiap nabi-nabi lahir daripada rahim yang suci. Jadi orang-orang yang non-muslim, rahim mereka bukan suci. Jadi ibu bapa Nabi, mereka yang suci. Sebab disitulah lahirnya zuriat yang paling agung di atas muka alam ini. Begitu. Ya, kita teruskan lagi. Jadi apabila tiga perkara ini disebut tidak menafikan yang lain, ia merangkumi kesemua. Hukum tidak boleh dikeluarkan hanya berdasarkan satu hadis, bahkan perlu dikumpulkan semua hadis berkaitan perkara tersebut. Barulah boleh dilakukan sesuatu hukum, barulah dikeluarkan sesuatu hukum, yakni diistimbatkan sesuatu hukum. Walik, maksudnya cinta kita kepada Rasul melebihi cinta kepada ayah kita. Walid, perkataan walid. Syarat ini syarat ittifaqi, bukan syarat ihtirazi, iaitu syarat ittifaq. Maksudnya kita telah bagi tahu semalam syarat ittifaq, syarat sepakat. Ittifaq ni sepakat. Kita bukan kata kebetulan. Ittifaq itu bukan kebetulan. Sebab ada orang kata mana boleh kebetulan. Semua benda yang berlaku di dunia ini bukan secara kebetulan, kerana dia telah ditulis di Lauh Mahfuz, di dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita ceritakan sedikit mengenai takdir sebelum ini. Semua itu ditetapkan oleh Allah. Jadi ittifaq dalam Arab dia boleh panggil ittifaq. Ittifaq tu kita Melayu panggil secara sepakat.
Kita tak panggil kebetulan. Kita katakan bila Ahmad dengan Zaid sampai serentak, sampai sekali, sampai sama-sama. Dia kata kebetulan kita sampai. Bukan kebetulan, sepakat. Kita macam berpakat je nak datang ni. Kita kata macam tu kan. Awak dengan saya macam berpakat je nak datang. Sampai-sampai kita dua-dua dah sampai. Itu dia panggil ittifaki. Macam sepakat. Dia berpakat. Kita ni macam sepakat aja nak sampai. Dia bukan secara kita kebetulan lah awak sampai. Jadi kadang-kadang perkataan kebetulan tu orang tak boleh terima. Kalau orang agama dia kata mana boleh kebetulan. Tapi kalau kita tu fahamlah benda tu, kebetulan tu ittifaki lah. Tapi bagi saya suka terjemah ittifaki tu sepakat. Kita macam berpakat lah nak datang. Begitu, mudah faham. Okey, jadi walid tadi syarat ittifaqi, bukan syarat ihtirazi, yang mana tak boleh dipisahkan. Kita tidak boleh menyusahkan ayah kita. Dan begitu juga bahkan lebih-lebih lagi ibu kita. Jadi disebut ayah, jadi ibu tak sebutlah. Ayah disebut, maka ibu tu lebih penting lagi, sebab dalam riwayat kata orang yang mula-mula yang mesti kita cintai ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu. Lepas tu yang keempat baru ayah kamu. So ayah pun dah ditekan, ibu lebih-lebih lagi lah. Dia faham begitu. Dan walad, perkataan walad juga di dalamnya anak lelaki dan anak wanita. Jadi anak wanita dan anak lelaki kita pun kita tidak menyintai lebih daripada Nabi. An-nas termasuklah diri kita sendiri, dan seluruh manusia termasuk kita lah. Kasih sayang ini kadang-kadang berlaku disebabkan oleh muhabbah. Sayang, kasih sayang ni kita panggil dia mahabbah. Kita panggil dia apa dia? Dalam bahasa Arab kita panggil dia mahabbah. Mahabbah ni cinta lah. Kasih sayang ni cinta. Cinta ni dia sebab ada dua benda. Satu, dia bahagi dengan dua kategori yang besar. Cinta atas dasar imaniyah, cinta atas dasar nafsaniyah. Atas dasar nafsu. Cinta kerana nafsu dan cinta kerana iman. Jadi ni cinta, dan dalam itu juga kita bagi cinta kerana tabi'iyah dan cinta kerana akliyah. Dia bagi juga. Cinta tabi'iyah ni dia boleh termasuk cinta kepada imaniyah, cinta kerana imaniyah dan cinta kerana nafsiyah. Cinta tabi'iyah, cinta akliyah. Cinta akliyah juga dia boleh masuk kepada cinta imaniyah atau cinta pada nafsaniyah. Dia terbahagi kepada dua. Dia yang paling besarnya dua. Cinta mahabbah imaniyah, dan satu lagi mahabbah nafsaniyah. Kita cinta kerana atas dasar tuntutan iman. Satu lagi kita cinta atas dasar tuntutan nafsu. Jadi cinta yang dimaksudkan di sini atas dasar cinta tuntutan imaniyah, bukan cinta kerana nafsu. Okey, tengok. Jadi kadang-kadang disebabkan oleh nafsaniyah. Misalnya mahabbah imaniyah, cinta kepada ibu bapa. Cinta kepada ibu bapa dia adalah juga cinta tabi'i. Cinta kepada tabi'i dan akli. Dia bahagi lagi pula cinta kerana tabi'i, cinta kerana akli, dari sudut akalnya. Dari sudut akli atau dari sudut tabi'i. Dia ada juga satu benda, kalau kita belajar mantik kita boleh faham. Dia benda tu sama ada dia daripada tabi'i ataupun daripada akli, ataupun daripada dalalah lafziyah akliyah, dalalah lafziyah tabi'iyah. Tabak tadi memberitahu. Tabak, bila satu orang tu sakit, bila satu orang tu dia sakit, maka apa tabi'i dia? Maka dia akan mengerang. Tanda dia tu sakit lah tu, demam lah tu. Tabiatnya memberitahu bahawa seorang itu demam. Akal pula, kita dengar satu suara belakang dinding yang kita tak nampak, maka kita bunyi suatu suara. Suara tu kita tak faham pun makna dia apa, tapi bunyi satu suara. Jadi akal kita dah tahu bahawa ada sesuatu di sebalik dinding. Itu akal beritahu, bukan tabiat beritahu. Akal beritahu. Itu dipanggil dari segi akli. Benda ni diterangkan oleh mantik secara detail lah. Kalau dalam belajar ilmu mantik, dia diterangkan secara
detail. Jadi akal memberitahu, lafzi, lafaz yang memberitahu makna. Kadang-kadang dalalah lafziah dipanggil, dalalah yang menunjukkan lafaz yang menunjukkan makna. Kadang-kadang dalalah tabi'iyah, dalalah secara tabiat, dan dalalah akal. Jadi begitu juga muhabbah tabi'iyah, dan satu lagi muhabbah akliyah. Satu muhabbah lafziah, dia tulis cinta sayang itu lafzi saja. Satu di segi tabi'iyah. Jadi tabiat manusia ialah tabiat manusia. Dia mencintai ibu bapa. Setiap orang mencintai ibu bapa. Tapi cinta tabi'i ni dia boleh disandarkan kepada imani, cinta imaniyah atau cinta nafsaniyah. Cinta imaniyah dan cinta nafsaniyah. So dia bahagi dua. Jadi dia cinta ni pun orang nak belajar cinta ni pun susah juga. Dia kena tahu cinta nafsaniyah ke cinta imaniyah ke cinta tabi'iyah ke cinta akliyah ke. Jadi benda-benda ni telah diberitahu. Okey, benda ni sedikit sebanyaklah. Jadi tuan-tuan tahu dah orang yang mabuk cinta tadi. Okey. Jadi cinta kepada ibu bapa, dia tabi'i. Dia dalam cinta tabi'i, tapi tuntutan agama, cinta sebab kita cinta ibu bapa, cinta pada anak-anak, tuntutan dia cinta tabi'i, tapi kita boleh bawa dia kepada perintah agama. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatlah ku anfusakum, diri kamu, wa ahlikum nara, dan anak isteri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya kita cinta dia sebab kita nak selamatkan diri kita. Allah suruh selamatkan diri kita dan selamatkan anak kita daripada neraka. Itu tanda cinta lah. Kita cinta dia, kita sayang kat anak kita, kita bagi pelajaran supaya apa dia tak tercicik. Bukan saja kita bagi pelajaran dunia, tapi kita bagi pelajaran agama, yang mana dunia dia tak tercicik, agama lebih-lebih lagi dia tak tercicik. Bila kita bagi agama dia akan menjaga dunia ni. Bila kita bagi dunia saja, jadi kita cinta tu, kita bagi cinta ke anak kita, kita bagi dunia saja. Maka itu cinta tabi'i, tapi tidak kepada imaniah. Tidak kepada imani. Sebab kita tak bagi benda yang penting pada anak kita. Kita tak bagi benda yang penting pada anak kita. Benda yang penting pada anak kita agama, asas agama, tauhid, Quran, mesti pandai. Dulu mungkin orang tak tahu, kita orang pun tak tahu, mengaji Quran pun tak pandai. Sekarang ibu bapa dah faham, dan ibu bapa dah ada inisiatif, anak-anak mereka Masya Allah boleh baca Quran dan sebagainya. Okey, di situ. Jadi di sini ialah kadang-kadang cinta disebabkan oleh nafsaniyah. Cinta imaniyah itu cinta kepada ibu bapa, cinta kepada anak-anak, cinta kepada ustaz-ustaz kita. Cinta kepada ustaz-ustaz kita, dan cinta kepada Nabi, cinta kepada kawan-kawan dan sebagainya. Kesemua cinta ini tidak boleh melebihi cinta seorang kepada Nabi. Walaupun kita cinta, walaupun atas dasar agama, orang yang kita cinta ini tak boleh lebih daripada Nabi. Dalam bab ini bukan cinta kepada insan saja, bahkan cinta kepada bukan insan. Ada orang cinta suka binatang, zaman kucing sekarang, Allah kucing buat macam anak je. Gitu, minta maaf lah kau yang pegang kucing tu. Kucing tu dia buat macam anak-anak dia. Lebih pada anak lagi. Begitu. Cinta pada binatang. Cinta pada binatang pun termasuklah cinta kereta. Beli kereta mahal, duk gilap hari-hari, tiap-tiap minggu basuh, 2 hari sekali basuh, 2 hari sekali kewi. Cinta kereta. Jadi cinta ni juga tak lebih daripada cinta pada Nabi. Lebih-lebih lagi perkara-perkara ini, lebih-lebih lagi perkara-perkara ini kecintaannya tidak melebihi daripada muhabbahnya kepada Nabi. Cinta kita kepada Nabi mestilah melebihi daripada segala-galanya. Pembahagian ketiga ialah pembahagian muhabbah tabi'iyah. Tadilah kita kata muhabbah tabi'i tadi. Cinta yang wujud secara tabi'i, seperti cinta pada ibu bapa. Ibu bapa mencintai anak-anak. Ini tidak dilarang, bahkan disuruh oleh agama, dan dia juga termasuk dalam muhabbah tabi'iyah. Ini adalah muhabbah tabi'iyah yang mana diperintahkan oleh Allah. Atas dasar tu dia jadi muhabbah imaniyah. Muhabbah tabi'iyah, cuma muhabbah tabi'iyah, imaniyah lawan dia nafsaniyah. Muhabbah tabi'iyah dia ada opposite dia.
iaitu akliyah. Muhabbah akal, secara akal. Tadilah maknanya cinta pada Nabi tu. Tadilah bunyi suara di sebalik dinding. Kita tak faham suara tu suara apa, tapi kita bunyi di sebalik dinding. Maka dari sudut akalnya kita mengatakan bahawa adanya lafiz, iaitu adanya mereka yang melafazkan perkataan tu. Atu tak tahu. Begitu. Atu tak tahu bunyi macam tu. Jadi itu dari segi akal kita memberitahu. Begitu juga satu lagi, muhabbah akliyah dan muhabbah imaniyah, lawannya nafsaniyah. Tuntutan kasih sayang kepada Allah dan Rasul dituntut secara akal. Jadi kita sayang kepada Allah dan Rasul ni ialah dari sudut akal. Kenapa kita mencintai Nabi? Betul atas dasar tuntutan agama, tapi dari sudut akal. Sebab Nabi beritahu macam ni, Nabi beritahu macam ni. So secara akal, dan dari sudut aklinya kita kena yakinlah. Kita kena yakin apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi perintah, apa yang Nabi sabda tu lebih, secara akalnya lebih lagi nak dibandingkan dengan apa yang dilihat oleh sains dan dunia moden. Dunia moden kata gini. Nabi kata, Nabi dah bagi tahu dahulu lagi. Ahli sains baru buat kajian, baru tahu apa yang Nabi bagi tahu tu betul. Jadi apa sahaja yang Nabi bagi tahu, so kita terima bulat-bulat, kita terima betul. Walaupun kita tak ada dalil, itu dari sudut akalnya kita kena terima. Begitu. Bagaimana pula untuk membezakan antara dua cinta muhabbah ini? Apabila, macam mana kita nak tahu? Adakah kita mengutamakan cinta akli dibandingkan dengan cinta tabi'i? Macam mana? Macam mana kita nak tahu? Jadi, apabila adanya ta'arrud, apabila adanya percanggahan, apabila adanya dua persimpangan antara muhabbah tabi'i dan muhabbah akli, yang mana satukah akan kita lebihkan? Mana kita kena buat? Muhabbah tabi'i ke? Atau muhabbah akli? Maka muhabbah tabi'i itu secara zatnya bukan satu keburukan, tetapi tidak boleh melebihi muhabbah akli. Sepatutnya muhabbah akli itu mengatasi muhabbah tabi'i. Kita cinta pada Allah, kita cinta kepada anak kita, tapi kita cinta anak kita, kita sayang anak kita sampai kita tak ajar anak kita, kita tak bawa dia kepada agama, kita tak ajar dia agama. Itu dah salah lah. Itu dah dikira salah lah. Benda tu dah disalah. Sepatutnya dari segi akalnya kita kena bawa anak kita tadi, kita kena bawa anak kita kepada agama. Begitu. Mahabbah nafsani itu ialah mahabbah yang dilarang. Contohnya cinta orang kaya kerana kekayaan. Kenapa kita cinta pada orang kaya? Sebab kaya dia kali kot, boleh mudahkan kita, manfaat pada kita. Kita cinta kita baik dengan seorang sebab ada sesuatu, ada udang di sebalik mi. Tak boleh. Cinta kepada seseorang kerana kecantikan, kerana cinta pada, misalnya lelaki cinta pada wanita kerana kecantikannya, atau cinta kepada ustaz. Cinta kepada ustaz ialah tuntutan agama, tapi untuk mendapatkan kelonggaran dalam peraturan madrasah. Jadi apa dia? Dah jadi kroni. Buat sebab tu kroni. Kita kena baik dengan dia tu. Kita kena sayang kat dia tu. Sebab bila kita sayang dengan dia, kita jadi kroni. Bila kroni, mudah saja nak buat kerja. Jadi tak boleh atas maksud kroni tadi, tak boleh. Cinta kerana Allah. Begitu. Cinta kerana Allah. Sebab apa? Kalau datang lewat, okeylah, ustaz tengok kita, tak apa, tak marah dan sebagainya. Khidmat kepada ustaz dilakukan kerana Allah, tidak kira sama ada pelajar itu dimarahi atau disayangi. Kadang-kadang kita yang berkhidmat ni selalu kena marah. Kalau ikut hati tak nak khidmat dah. Tapi sebab apa? Aku khidmat ustaz ni kerana nak dapat redha Allah. Kena marah selalu, kena marah lebih pada orang lain yang tak khidmat lagi. Salah sikit pun kena marah. Salah sikit pun kena marah, lambat sikit pun kena marah. Tapi kita anggap itu satu tarbiyah dan itu satu keseronokan, satu nikmat dan satu keseronokan. Kena denda depan orang ramai pun. Khadim ni kena denda depan orang ramai. Kena pegang apa? Kena pegang telinga, duduk ayam, duduk tonggeng punggung,
kaki, tangan di bawah kaki tu, Tonggeng pegang telinga, orang panggil duduk ayam di situ. Duduk ayam. Duduk ayam pun depan seluruh manusia, seluruh semua ahli-ahli masyarakat. Tak apalah, kerana ini tarbiyah. Tapi kalau orang luar tengok, ini satu penganiayaan bagi kita. Kita kata itu satu nikmat. Masa tu memang nak marah pun, tapi kita fikir balik, Allah, itulah tarbiyah pada aku. Tak apa. Apakah tanda seorang itu mencintai mahbubnya? Mahbub ni yang dicintai. Asyik, ma'syuk. Habib dengan mahbub. Habib yang mencintai, lawan dia mahbub. Habib orang pencinta, orang yang mahbub yang dikasihi. Habib yang mengasihi. Dan satu lagi asyik. Asyik dan ma'syuk yang diasyikkan. Okey. Orang yang disayangi. Setiap benda yang berkaitan dengan mahbub, setiap apa sahaja berkaitan dengan yang disayangi tadi, Habib, maka apa sahaja kita akan, bukan kita cinta pada dia sahaja, bukan kita cinta pada zat dia sahaja. Ni dia nak bawa cinta pada Nabi ni lah. So dia bagi misal dia mudah. Maulana Zakaria rahmatullah alaih. Maulana Zakaria rahmatullah alaih mengatakan, bapaku telah mengajar syair-syair cinta kepadaku. Syair-syair cinta, syair-syair jiwan. Syair-syair cinta. Kalau kita belajar dalam kitab-kitab adab, kitab-kitab lama tu kita panggil mutanabbih, syair-syair cinta. Hawaitu simana fasayyabnani. Aku mencintai, orang Arab dia suka perempuan gemuk. Aku mencintai perempuan gemuk. Hawaitu simana fasayyabnani. Perempuan gemuk itulah yang menyebabkan aku jadi tua. Itu syair-syair jiwan dia panggil. Kita belajar syair-syair cinta. Dan syair mutanabbih, orang yang mengaku dia Nabi. Zaman Saifuddaulah, iaitu yang berkerajaan di Halab di Syria. Ini dia pun nulis syair-syair secara filbadis, secara spontan. So kita belajar kitab-kitab adab untuk mengetahui kitab-kitab bahasa-bahasa Arab klasik dengan syair-syair. Dengan syair-syair tadi lah. Okey. Jadi macam mana Qais? Qais ni satu orang tabi'i. Dia seorang tabi'i itu maksudnya orang yang hidup sezaman Nabi SAW. Orang yang hidup dengan sahabat. Dan Qais ni menunjukkan cinta dia pada Laila. Cinta dia pada Laila. Dia bukan setakat cinta kat Laila, tetapi dia cinta apa sahaja yang bersangkut paut dengan Laila. Sebagaimana syairnya yang telah diceritakan oleh Qais. Qais ni yang kita panggil dia Majnun, tapi nama dia Qais Amiri, kekasih Laila. Amurru ala diyari Laila, uqabbilu zal jidara wa zal jidara, ma hubbud diyar saghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Aku mencintai tembok-tembok bandaraya Laila. Tembok ni maksudnya rumah lah. Bangunan dulu kan dia pakai tembok. Dalam tembok tu dipanggil haid. Diyar ataupun haid dipanggil. Dalam tu ada rumah. Jadi aku mencintai tembok-tembok bandar Laila. Maknanya setiap tembok, setiap rumah bandar Laila. Aku mencium tembok itu dan mencium tembok ni aku sayang. Sehingga satu ketika Qais dia jumpa satu anjing, dia pencium anjing. Dia kata, kenapa kau cium anjing? Aku tengok mata anjing tu sama dengan mata Laila. Bukan bandaraya itu yang mengasyikkan hatiku. Bukan bandaraya tu yang mengasyikkan hatiku. Tengok rumah aja hati tenang je. Mandi tak basah, makan tak kenyang. Tengok rumah, alah tenang. Bukan rumah tu dia cinta. Orang duduk dalam rumah tu yang dicintanya. Dah tak boleh tengok tuan tu, tak boleh tengok tuan tu, maka tak boleh tengok tuan tu. Tengok rumah pun jadilah. Jadi tengok rumah tu pun dah cinta dah. Apa sahaja perkara yang bersangkut paut dengan ma'syuk. Apa-apa sahaja yang bersangkut paut dengan ma'syuk. Jadi kita bawa syair-syair cinta. Jadi kita nak bawa cinta pada Allah dan Rasul. Begitu. Jadi bukan bandaraya itu yang mengasyikkan hatiku, tetapi cinta yang mendiami, cinta pada si dia, tetapi cinta pada si dia yang mendiami bandar itu.
Siapa? Laila. Qais Amiri mencintai Laila. Tapi sebenarnya kalau kisah tengok Qais ni, Qais dikenali sebagai Majnun. Dan di tanah Melayu kita kenalkan dengan Uda dan Dara. Gitu. Dan kalau kat Eropah tu, Romeo dan Juliet, dia macam-macam ada pasangan-pasangan. Sebenarnya Qais ni, dia tidak pernah melihat Laila. Mencintai Laila, dia tak pernah lihat Laila cantik ke, comel ke, Laila dia tak pernah. Tapi cinta semula jadi, cinta tabi'i yang datang, tapi atas dasar imaniyah. Dia cinta pada Laila. Qais ni cinta pada Laila. Cinta Qais Laila ni, tapi Qais dan Laila tidak dikahwinkan. Dia tak dikahwinkan. Cuma saya dengar daripada asatizah kata dia mati bersama dan dia ditanamkan di sebelah menyebelah kerana terlampau cinta pada Laila. Jadi Laila nak tahu orang yang mencintai dia ni siapa. Jadi semua orang mendakwa dia kekasih Laila. Dia kekasih Laila. Tapi orang yang mencintai Laila, kekasih Laila yang sejati ialah orang yang sanggup buat apa saja pada Laila. Jadi dia kata, kamu nak tahu tak orang yang macam mana mencintai aku? Kamu iklan di luar bandar, kamu iklan kat luar. Dia kata, siapakah kekasih Laila? Mari, semua mari yang mendakwa dia kekasih Laila. Termasuklah Qais datang mendakwa, dan orang lain mendakwa pada kekasih Laila. Maka dia kata, Laila nak darah daripada kekasihnya. Nak darah daripada kasih. Bila orang lain kata nak darah tu semua berundur. Tinggal Qais saja. Qais kata nak darah kat mana? Kat paha. Dia toreh paha dia. Dia buat dengan pisau tu, keluarlah darah dia. Dia apa tu? Dia kobek. Dia toreh ni. Dia toreh tangan dia, keluar darah. Mana lagi Laila nak darah mana? Itu tanda cintanya. Sanggup buat segala-galanya. Begitulah sahabat, kerana cinta kepada agama, cinta pada Rasul, dia buat segala-galanya. Mati pun kerana agama. Walaupun luka-luka di badannya, diluka dengan sebab liang-liang pedang, kerana agama. Hadrat Khalid radhiyallahu anhu, cintanya pada Allah, cintanya pada Rasul, sanggup berjuang untuk mati di jalan Allah. Tapi dia tidak mati di jalan Allah. Dia mati di atas katil saja. Sebab apa? Dia dinamakan Saifullah, pedang Allah. Pedang Allah mana boleh kalah dalam peperangan. Jika pedang Allah tu kalah pada peperangan, maka bermakna wa'yazubillah, lemahnya Allah itu. Sebab itu Khalid dia tak mati di pertempuran. Dia mati di atas. Tetapi semasa dikapankan jenazah Khalid tadi, terdapat tubuh di bahagian hadapan yang merupakan parut-parut luka-luka yang telah bertaut kerana mata-mata pedang. Allahu Akbar. Dalam cinta tidak boleh ada niat untuk menjerumuskan seorang itu kepada perkara haram. Jika ada niat haram, maka boleh menyebabkan seorang itu diambil pembalasan ke atasnya di akhirat. Maksudnya berdosa. Jadi ayat dia pelik sikit. Sepatutnya berdosa tapi diambil pembalasan. Maknanya dikira. Jika dia niat macam tu, niat yang mana, tadilah kita kata belajar, niat yang sudah ada azam untuk buat kejahatan, maka telah tulisnya dosa dalam muka surat 124 yang telah kita terangkan dahulu. Kan? Mencintai Nabi. Kenapa kita cinta kat Nabi? Kerana sifat-sifat yang sempurna, kamaliyah, sifat-sifat yang baik yang ada pada baginda. Sebagaimana dicatat di dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang baginda. Macam mana Nabi senyum, Nabi tahu, Nabi semua perbuatan Nabi itu kita cinta dan kita sayang. Tetapi terbaik, bagaimana sifat yang mulia ini boleh wujud dalam, bukan setakat kita baca, tapi kita mengamalkan di dalam kehidupan kita. Inilah kita panggil dia mahabbah, cinta yang sebenar. Sebagai perbuatan, segala perbuatan dan tingkah laku Nabi menjadi ikutan kita. Sebanyak mana kita mencintai Nabi, maka sebanyak itulah sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kamaliyah baginda wujud dalam diri. Banyak mana kita cinta kat Nabi, maka benda inilah akan datang dalam diri kita. Maka sebanyak mana sifat-sifat kamaliyah baginda wujud dalam diri kita, nisbah ini dipanggil nisbah intiqaliyah.
Bila kita cinta, benda ni dia datang secara intikal, dia berpindah. Cinta bila kita buat benda tu, selalu kita buat, kita sebut Nabi, kita buat segala amalan Nabi, maka satu nisbah tu dia akan masuk. Dia panggil nisbah intiqaliyah, nisbah kerohanian. Ni kerohanian, bab kerohanian. Makna nisbah cinta tadi ada dalam kerohanian, maka nisbah kerohanian tu akan datang dalam diri kita. Dia panjang nisbah rohani. Kalau di dalam dunia sufi, dia ada panggil nisbah intiqaliyah. Nisbah yang baik tadi akan masuk. Segala perangai yang baik tadi daripada guru-gurunya tadi akan diberi kepada muridnya secara batin. Maknanya dia berpindah. Dia macam satu perkara, dia pindah. Dia pindah macam pusaka lah, dia boleh pindah satu tempat. Begitu juga kerohanian ni dia boleh berpindah. Dia boleh berpindah. Kata Shibli kepada Shibli Nu'mani dengan ni dunia sufi, orang dunia sufi lain. Okey, cerita dunia sufi pula. Mansur Al-Halaj. Mansur Al-Halaj ni seorang yang dia mengaku anal haq. Anal haq, dia dah hak, tapi zahir dia salah, batin dia betul. Dia dengan Allah tu betul. Batin dia dengan Allah tu betul, tapi zahir dia ada ketua dia. Ketua dia ialah siapa dia tu? Guru dia tadi, guru kepada Mansur Al-Halaj. Saya dah lupa dah nak cerita, dah mari tu dia Alama Shibli tu dia kawan dia. Jadi belah-belah nanti ingat kita cerita balik. Lupa nama guru dia tadi. Khair. Jadi cinta tadi, nisbah tadi datang. Datang secara perpindahan. Perpindahan datang dalam bentuk perpindahan. Nisbah cinta tadi. Sifat-sifat tadi datang. Sifat-sifat cinta sahabat ni datang kepada Nabi. Cinta, terlampau cinta, nisbah tu datang. Misal contoh yang saya bawa di dunia. Di dunia yang fana ini, tidak boleh tidak orang yang paling disayangi ialah baginda. Tidak boleh tidak. Maksudnya penting, orang yang terpenting kita kena sayang. Kita kena sayang. Pertama Allah lah. Allah tu dia khalik. Tapi dari segi makhluknya, ialah baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, kita paling sayang, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi dan tarikah baginda. Contoh muhabbah imaniyah. Tengok apabila sahibul azan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, Syekh Junaid Baghdadi tu, kalau ada Imam Junaid Baghdadi. Imam Syekh Junaid Baghdadi ni dia adalah guru kepada Mansur. Dia adalah guru kepada Mansur Al-Halaj. Dialah yang Syekh Junaid Baghdadi dia ulama dan ulama sufi. Dan apabila raja meminta supaya dibuat keputusan kepada Mansur, maka dia buang baju sufinya. Syekh Junaid Baghdadi rahmatullah alaih. Ada orang panggil Imam Junaid Baghdadi, Syekh Junaid Baghdadi rahmatullah alaih. Jadi Imam Junaid Baghdadi rahmatullah alaih ni, dia buang baju sufi dia, Syekh dia buang baju Syekh dia, dipakai baju imam, baju ulama. Maka dia buat keputusan kepada Mansur. Mansur boleh dibunuh kerana zahirnya salah. Begitu. Bila Mansur dibaling batu, kerana sebelum dia dibunuh dia dibaling batu, dia pun ketawa. Dia ketawa. Dia ketawa je. Maka ada ulama Shibli masa tu, Alama Shibli rahmatullah alaih, ada orang yang sezaman dengan dia duduk dalam majlis tu, dia tak buat apa pun, tak baling apa pun. Maka pemerintah kata kamu baling juga. Dia ambil bunga, dia baling dengan bunga. Orang baling dengan batu, Mansur ketawa. Bila baling dengan bunga, Mansur menangis. Mansur Al-Halaj menangis. Orang kata kenapa kita baling dengan batu engkau ketawa? Bila Syekh Shibli Nu'mani rahmatullah alaih, Syekh Shibli Nu'mani, Syekh Shibli tadi, dia baling dengan bunga kau menangis. Dia kata masalah ni kau tak tahu, aku dengan dia saja aku tahu. Aku dengan dia saja tahu. Jadi itu cinta, muhabbah. Macam mana cinta Zaid
Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi. Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi ini dia panggil sahibul azan. Satu riwayat saja hadis tentang azan mengenai, nanti kita akan belajar tentang azan, macam mana satu orang yang datang kepada Nabi untuk memberitahu Nabi ucapan azan yang didengar di dalam mimpinya. Sebenarnya malam tu bukan Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi saja yang mimpi, ada 11 sahabat yang mimpi. Tapi yang sampai kepada Nabi untuk sampaikan berita tadi, dan mimpi Nabi pun juga wahyu. Bukan sebab mimpinya berlakunya syariat di situ, tidak. Sebab mimpi Nabi juga wahyu, dan mimpi Nabi itu wahyu. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan syariat untuk azan, memanggil orang kepada sembahyang. Tapi orang yang mula-mula datang tu, nak beritahu pada Nabi tentang apa yang dia lihat di dalam mimpinya. Malaikat datang untuk memberi azan kepadanya. Maka dia sampaikan dia, oleh kerana Bilal suaranya kuat. Nabi kata, Abdullah, engkau sampaikan kat Bilal, dan Bilal akan laungkan. Bila Bilal laungkan azan, Sayyidina Umar dengar kat rumah dia. Sayyidina Umar kata, Sayyidina Umar kata, hakun, benda ni hak. Sebab aku telah tengok dalam mimpiku, mimpi yang sama tentang azan ini. Lebih dalam riwayat kata 11 orang, lebih kurang 11 orang bermimpi malam itu dengan azan tersebut. Sama Abdullah bin Zaid bin Rabbi ni, dia cepat sikit. Jadi Abdullah bin Zaid bin Rabbi, dia terlalu cinta kat Nabi. Bila dia dengar berita kewafatan Nabi SAW yang telah disampaikan oleh anaknya kepada beliau, beliau duduk dalam kebun. Kerana cinta kat Nabi ni, nak tak tengok Nabi pun tak boleh. Sauban radhiyallahu anhu, satu orang sahabat Sauban radhiyallahu anhu, satu orang hamba Nabi. Nabi telah bebaskan dia, merdeka. Lepas Nabi merdeka, dia tak duduk lagi dengan Nabi. Sebab dia bukan hamba Nabi lagi, sebab dia dah merdeka. Selepas beberapa sebulan Nabi bertemu dengan dia, dia nampak kurus, cengkung, kurus. Nabi tanya Sauban, kenapa? Ya Rasulullah, makan tak lalu, mandi tak basah. Makan pun tak lalu, tak tenang hati, tak tenang satu hari tak lihat Tuan. Tak lihat Tuan tak boleh, gelisah. Tak tenang, makan pun tak kenyang, mandi pun memang tak basah lah. Kata macam tu kalau orang mabuk cinta, mandi pun tak basah, makan pun tak kenyang, tak tentu hala, tak tentu haru biru habis fikiran kerana mencintai. Mungkin dengan sebab berlakunya musibah ataupun orang yang dia cinta tu tak nak kat dia dah. Kita tengok kawan-kawan masa dekat sekolah tu, ada satu orang tu tak nak kat dia. Haru biru dia, lelaki pun haru biru habis. Macam tu. Jadi begitulah cintanya pada Nabi SAW. Begitu cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Tak tengok Nabi tak boleh. Kurus, Nabi kata, sahabat kekurus kurus cengkung kan. Tak tengok Nabi itu tak boleh. Begitulah Abdullah bin Rabbi. Bila dia dengar berita yang mana Allahu Akbar, kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia berdiri di tempat tu, dia berdoa, ya Allah, butakanlah mataku. Kenapa? Aku tak nak tengok siapa lagi di dunia ini selepas kewafatan Nabi. So Allah butakan mata dia situ. Jadi contohnya mahabbah sahabat kepada Nabi. Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi, laqab beliau ialah sahibul azan. Dia dipanggil sahibul azan. Semasa beliau dalam kebunnya, anaknya telah membawa berita kewafatan Rasulullah. Disebabkan cinta kepada Nabi yang begitu kuat, apabila mendengar berita tersebut, beliau berdoa, ya Allah, butakanlah mataku agar aku tidak melihat orang lain selepas aku melihat Nabi. Nabi dah tak ada dah. Nabi dah tak ada dah. Maka Sayyidina Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi ni, dia dah tak ada dah. Maka dia berdoa macam tu, maka Allah butakannya. Terjematus sunnah, riwayat itu diambil dalam terjematus sunnah. Wallahu a'lam. Itu cinta. Jadi cinta kita kepada Nabi, cinta bukan setakat cinta kepada, cinta segala apa yang bersangkut paut dengan Nabi. Pekat. Sebab tu semalam saya dah beritahu, apa sahaja perkara yang ada kait mautnya, kait paut dia dengan Nabi, maka dia akan jadi berharga. Dia akan menjadi berharga. Sayyidatuna Asma radhiyallahu anha, dia telah mendapat satu baju pusaka daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah adalah adik kepada Sayyidatuna Asma, anak kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi apabila
Dan Nabi SAW ada satu baju jubah tayalis. Jubah tayalisi. Jubah tayalis. Tayalis ini daripada Yaman. Jubah ni Nabi pakai musim sejuk. Nabi baju bulu, Nabi pakai musim sejuk. Dan bila Rasulullah SAW wafat, maka jubah ini dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha memilikinya, dan Sayyidatuna Aisyah wafat, meninggal, maka jubah ini diwariskan kepada Sayyidatuna Asma. Walaupun dia kakak, dia meninggal lewat sedikit daripada adiknya Sayyidatuna Asma radhiyallahu anha. Jadi Sayyidatuna Asma ni dia ambil jubah Nabi, dia ambil berkat Nabi ni. Apa dia? Bila satu orang demam ke, bila satu orang sakit ke, dia ambil jubah Nabi ni. Dalam riwayat kata dia ambil jubah Nabi, dia celup jubah Nabi tadi dalam bekas air daripada celupan jubah Nabi tadi diberi minum kepada orang sakit sebagai obat. Ambil berkat, dia panggil. Ambil berkat, ambil keberkatan daripada apa yang ada kepada Nabi SAW. Kan? Kita pergi pula kemanisan iman. Kemanisan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah, wa man yaqrahu an ya'uda fil kufr ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yaqrahu an yulqa fin nar. Muttafaqun alaih. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mempunyai 3 perkara akan dapat merasai kemanisan iman. Pertama, dia kasihkan Allah dan Rasul lebih daripada segala sesuatu yang lain. Kedua, dia mengasihi seseorang semata-mata kerana Allah. Ketiga, dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah beriman, sebagaimana tidak suka dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadis-hadis dalam Kitabul Iman, dimasukkan hadis-hadis tentang mengenai iman. Tentang mengenai iman. Keterangan 3 perkara didapati barulah kemanisan iman itu akan didapati. Tiga ni baru iman kita manis. 3 perkara disebut dengan salasun. Itu dari segi nahu sikit lah. Salasun tu maksud dia nakira. Salasun, dia tak, bukan as-salasu, tak, disebut dalam bentuk nakira. Salasun. Dan nakira ni kalau di segi nahunya kita kata nakira tanwin. Tanwin pada nakira tadi maksud dia ta'zim. Salasun tadi tanwin ta'zim. 3 perkara besar. 3 perkara besar didapati di dalam dirinya, maka kemanisan iman akan didapati. Dan kana salasun man kunna, kana fi'il nakisah di situ. Dan fi'il nakisah dia ada 2. Fi'il nakisah dan boleh juga ada fi'il tamah. Nakisah tu dia ada 2. Fi'il nakisah yang mana memerlukan ism dan khabar. Ism marfu', khabar mansub. Tetapi kadang-kadang juga fi'il nakisah boleh jadi fi'il tam, hanya memadai dengan fa'ilnya saja, tidak perlu kepada khabar. Hanya memerlukan ism sebagai fa'ilnya dan tidak memerlukan khabar. Itu kita panggil dia kana tamah. Apabila 3 perkara. Jadi 3 perkara. Siapa yang mempunyai 3 perkara, 3 perkara pun akan mendapati kemanisan iman. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Di sini apabila 3 perkara ini wujud, maka akan merasakan seorang itu kemanisan iman. Kerana iman tadi benda yang manis. Manis ni kelazatan lah. Tapi saya tak sebut lazat, saya sebut manis. Sebab riwayat dalam hadis yang ke-9 saya namakan kelazatan iman. Lain sikit. Manis dan lazat ni lain. Dia beza sedikit. Halawah tu sebab Nabi sebut halawah. Halawah tu benda manis. Dalam hadis ini ditashbihkan, digambarkan iman itu benda yang manis. Kenapa iman tu manis? Sebab benda manis ni semua orang suka, terutama orang Kelantan. Memang tak boleh pisah dengan manis. Pisang sirah manis, nek bak manis. Ingat habis dah. Hak bulan puasa ni kuih-kuih kat Kelantan.
Semua manis. Cemek manis, kopek hidung manis, semua manis lah. Tengok tu semua tu kuih yang kena kerat kaki. Kuih yang boleh kerat kaki. Orang kata ni bukan kuih ni, ni obat kerat kaki. Semua manis. Saat kita ingat lagi atuk kita, tok nye kita, dia makan nasi dengan gula je. Makan nasi dengan gula je. Bukan tak ada lauk, tapi dia makan nasi dengan gula. Manis. Semua manis orang Kelantan. Jadi manis tu sebab apa? Semua orang suka manis, kecuali orang kencing manis. Sebab dia dah ada kilang gula kat diri dia, so dia tak nak suka manis lah. Itu pun curi-curi juga makan manis. Akak kedut lagi manis. Jadi kena curi-curi juga makan manis. Tu orang kata jangan makan manis bang. Makan juga manis, hentam juga manis. Sebab Nabi SAW telah tasbihkan dengan sesuatu yang manis secara maknawi, secara maknanya iman ini akan dapat kemanisan dan kelazatan dia. Dia dapat rasa kemanisan dan kelazatan dia tadi, iman dia tadi tersebut. Jadi apabila kita dapat rasa kelazatan iman tersebut, jadi secara maknawi, kelazatan iman akan menghasilkan satu natijah. Bila kita dah ada iman, dia manis. Dengan kemanisan itu, apa natijah dia? Dia akan mengeluarkan satu hasil, satu natijah. Dia akan mengeluarkan satu hasil dan satu natijah. Apa natijah dia? Allah menghasilkan suatu natijah. Semua perkara yang susah dalam agama akan jadi manis. Natijah dia, orang ada iman ni, orang nampak dia susah. Susah dia nak buat ni. Ni susah lah ni. Ni susah lah. Nak belajar susah lah. Nak tidur je. Lepas subuh, Ustaz Usnu buat kelas lepas subuh. Mengantuknya susah je. Jadi dia jadi susah. Dia jadi susah. Tapi bagi orang yang mana dia telah dapat kemanisan iman, dia rasa nikmat. Dia akan rasa nikmat. Kematian itu satu kemanisan. Mati kerana agama, dia rasa manis. Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu, bila dia pergi bertempur dengan musuh, dia kata, kami ada satu kaum yang mencintai kematian sebagaimana kamu mencintai arak-arak semasa kamu menang dalam peperangan. Khalid bagi beritahu, kami ada satu kaum yang berjuang, kematian itu dicintai oleh mereka. Jadi orang-orang Rom tak suka mati. Sebab tu ketua Rom bila nak berperang, ketua dia duduk belakang. Orang Inggeris ni ketua duduk belakang. Private duduk depan. Orang Islam ketua duduk depan. Pemegang bendera duduk depan. Sebab dia mencintai kemanisan. Semua yang tidak. Jadi kematian, semua orang tidak menyukai mati, akan tetapi akan menjadi lazat natijah daripada kemanisan iman. Wujudnya keseronokan dalam membuat kebaikan. Seronok nak buat baik. Nikmat dalam menghadapi kesusahan. Walaupun orang lain melihatnya sebagai satu kesusahan. Ini berlaku kerana wujudnya halawatul iman atau halawatul iman. Tanda seorang itu, apa tanda dia? Mesti ada tandanya. Hal alamu yu'rafu bihi. Boleh tak kita tahu satu orang tu iman boleh masuk dalam diri dia? Sahabat tanya, hal alamu yu'rafu bihi. Boleh kita dalam satu riwayat, hal alamu yu'rafu bihi. Boleh tak kita kenal bila kita tahu orang tu cinta dia, manis dia tadi? Nabi kata, at-tajafi min daril ghurur, al-inabatu ila daril khulud, al-isti'dadu lil maut qabla nuzulihi. Ini satu riwayat yang lain lah. Jadi ada tak tanda dia? Mesti ada tanda dia. Nabi kata, at-tajafi min daril ghurur. Orang yang mana hatinya tidak lagi mencintai dunia yang menipu. Al-inabatu ila daril khulud. Hati yang mana tidak lagi hati yang sentiasa cenderung kepada kampung akhirat. Al-isti'dadu lil maut qabla nuzulihi. Dan iaitu orang yang selalu membuat persiapan sebelum datangnya kematian.
tanda kelazatan iman. Apabila hukum Allah dan sunnah Rasulullah bertentangan dengan perkara lain, maka hukum Allah dan sunnah Rasulullah akan diutamakan lebih daripada perkara yang lain. Cara untuk menambahkan, tapi satu, apabila adanya cinta, apabila adanya kasih sayang, jadi macam mana nak timbulkan, nak menambahkan kasih sayang, cinta pada Allah dan Rasul tu, macam mana nak tambah cinta kepada Allah? Iaitu cinta kepada Allah dengan membelanjakan harta, membelanjakan diri, masa dibelanjakan untuk jalan Allah melebihi daripada segala perkara lain. Kedua, mencintai sesuatu kerana Allah dan muhabbahnya. Yang kedua tadi pula, untuk tambah dia tadi, iaitu kita kena membelanja, kita kena infak lah. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bagi infak benda yang tak nampak. Dengan infak ni kita rasa duit kita habis. Tak. Dengan infak ni maka kita akan cinta kepada Allah, kita akan infak kepada orang yang susah, dan kita cinta kepada Allah akan bertambah dalam diri kita. Dan kedua, untuk tambahkan iman, iaitu kedua ialah mencintai sesuatu kerana Allah. Maknanya kita cinta pun semata-mata kerana Allah. Muhabbah kepada Rasul, muhabbah kepada malaikat, dan cinta kepada keturunan Nabi, sahabat dan seluruh orang Islam ini kerana Allah. Dalam sesuatu amalan, kita mencintai amalan yang dilakukan oleh Nabi, maka bertambahlah cinta kita kepada Allah dan Rasul. Mencintai itu semata-mata kerana Allah, bukan dengan bermaksud keduniaan atau kerana ingin mengambil manfaat keduniaan. Tidak. Kita cinta tu tak ada. Ana ahabbuki fillah, kata suami kepada isteri. Ana ahabbuki fillah, aku mencintaimu kerana Allah. Ana ahabbuka fillah, kata isteri pada suami, aku mencintai abang kerana Allah. Ka dan ki itulah mencintai tuan, mencintai isteri kita kerana Allah, mencintai suami kita kerana Allah. Kerana Allah, mencintai itu semata-mata kerana Allah, bukan dengan maksud ke dunia. Mencintai orang kaya bukan kerana tamakkan hartanya. Mencintai masyaikh bukan sebab apa? Bukan cinta masyaikh tadi kerana mencintai masyaikh, orang-orang agama, bukan kerana untuk mendapat doa mereka, tetapi kerana Allah. Ini satu ustaz kami, dia ajar satu orang, dia ada masalah. Dia pun datang kat madrasah, dia pun bawa hadiah. Dia nak minta doa daripada Maulana lah, dia nak minta doa daripada Syekh kami lah, Syekh Jamshid rahmatullah alaih. Dia pun bawa hadiah. Jadi Maulana ni nak ajar dia. Jadi bila berhajat baru datang, lepas tu bawa hadiah kerana nak sesuatu, nak doa. Jadi cinta, jadi suka ke ulama tu sebab nak doa dia. Jadi Maulana nak ajar dia. Maulana kata begini, tujuan tuan datang untuk apa? Maulana, tolong doa pada saya, gini-gini saya ada masalah. Okey, dia pun bagi hadiah. Maulana kata, kalau nak doa, hadiah ambil balik. Saya tak nak. Tak, saya nak bagi ni hadiah, dan saya nak doa juga. Maulana kata, pilih satu, doa atau nak bagi hadiah. Kalau tuan nak doa daripada saya, hadiah saya tak nak terima, tuan ambil balik. Kalau tuan nak bagi hadiah pada saya, doa tak ada. Dia kata, okeylah, tak apalah, saya nak bagi hadiah. Mana pun dia bagi hadiah, dia ingat mana nak doa, mana diam, mana pun buat kerja lain. Dia pun tunggu. Mana kata, kenapa tunggu? Saya nak doa. Saya dah kata, kalau nak doa, hadiah ambil balik. Kalau nak doa, hadiah ambil balik. Kalau bagi hadiah, doa tak ada. Jadi dia duduk pulang kabut, dia tak tahu serba salah. Saya dah nampak dia serba salah. Saya kata, gini, kamu bagi hadiah, kamu balik. Saya pun ejar dia, suruh dia balik. Saya duduk sebelah dia tadi. Saya duduk tengok dia kelagak ni, mana nak ajar dia. Jadi kamu, okey, saya kata, okey, kata kat Mona, saya nak bagi hadiah je, tak nak doa. Tak nak, saya nak bagi hadiah. Okey, saya pun suruh dia kata macam tu. Dia mula-mula tak nak terima juga. Okey, dia pun terima. Dia pun kata, dia pun pergi. Lepas tu Mona panggil saya. Orang tadi nama apa?
aku nak doa kat dia. Maksudnya bukan bila ada hajat baru pergi nak bagi hadiah, nak minta doa. Minta doa ni, nak bagi hadiah ni bila-bila saja, bukan setakat nak dapat doa. Jadi sebab itu mencintai masyaikh bukan kerana untuk mendapat doa-doa mereka. Jadi bila ada masalah baru pergi jumpa ustaz-ustaz. Lampung ada kawan saya tu, dia tak telefon saya dekat 2 tahun. Kawan lah. Lepas tu, mesej. Allah mesej. Dia kata, tolong aku, ada masalah. Alah, bila ada masalah baru jumpa aku. Aku pun ada masalah juga. Aku pun ada masalah juga. Tak cerita kat orang je. Cerita kat Allah je. Oh, dia tolonglah aku. Dia kata, aku ada masalah ni. Tak ada. Engkau ni 2 tahun. 2 tahun tak hubungi aku. Bila ada masalah baru nak jumpa aku. Tak boleh. Macam tu. Kita buat kerana Allah. Perkara ketiga ialah seseorang itu akan merasai kemanisan iman yang disebut dalam hadis ini ialah apabila Allah menyelamatkan seorang itu daripada kekufuran, yakni Allah bagi hidayat pada dia, dan selepas dia mendapat hidayat dan untuk kembali kepada kekufuran itu amat dibencinya sebagaimana bencinya dia dimasukkan ke dalam api. Oleh itu sepatutnya kita benci kepada kekufuran sebanyak mana iman bertambah, sebanyak mana iman bertambah, maka sebanyak itulah yang kita akan benci kekufuran. Kita akan membenci kekufuran dalam usaha dakwah. Cuma dalam dakwah ni kita tambah satu benda lagi. Apa kita tambah satu benda? Kita tak benci pada orang kafir. Dalam berdakwah kita tak benci pada orang, khususnya pada orang kafir. Orang-orang yang bersalah ni kita tak benci. Bahkan kita menyayanginya. Akan tetapi kita kena benci pada kekufuran dan dosa-dosa. Jadi sebab itu sebahagian ulama mengatakan bu'dul kufur. Kita marah pada kufur, kita benci kepada kufur. Wala bu'dul kafir, tapi kita tak benci orang kafir. Bu'dul zambi, kita benci pada dosa, tapi kita tak benci pada pendosa. Ini beza. Sebab itu dalam dakwah, konsep dakwah, kita tak benci orang. Kita tak marah orang. Kadang-kadang terasa nak marah juga, tapi kita tahan. Jadi kita tak benci orang, kita tak marah orang bersalah, tapi kita marah kepada kesalahan dia. Kita kena tarik daripada kesalahan dia tu, kita bawa dia kepada Allah. Jadi kita tak benci pada dosa. Tengok si ibu kan, anak dia nakal, habis-habis nakal, bergolok bergadai habis duit tau. Nak bayar apa? Nak bayar jaminan polis, nak ikat jamin polis tu. Anak dia macam-macam. Orang kata anak puan ni teruk dah. Kenapa puan? Dia kata, kalau saya tak tolong dia, siapa lagi nak tolong dia? Maksudnya seorang ibu macam tu, dia sayang pada anak dia. Bukan dia sayang pada anak tu, dia sayang pada anak tu. Dia sayang pada anak dia tadi. Dia sayang sangat pada anak dia. Tapi dia benci pada perangai tu. Jadi kita bukan benci pada orang. Kita bukan benci pada orang bersalah. Kita bukan benci pada orang kafir. Kita bukan benci pada seseorang. Ini kena buang dalam hati kita. Tapi kita benci kerana keburukan dia. Benda yang buruk yang dia buat. Dosa yang dia lakukan. Dosa seorang yang dia lakukan. Kita benci pada dosa yang dilakukannya. Kita benci kepada kekufurannya. Kita tak benci kepada orang kafir. Jadi sebab itu kita kena doa, ya Allah hidayatlah orang-orang kafir. Ataupun sekurangnya, ya Allah hidayatlah orang-orang kafir. Tetapi jika dalam pengetahuanmu si kafir itu tak mendapat hidayat, maka kau selesaikanlah dia. Jika kedatangan dia dan kewujudan dia menyusahkan kami, dan benda ini tahu dalam pengetahuanmu, kau selesaikan dia. Jadi kita doa hidayat. Jadi oleh itu kita harus menyayangi orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa dengan kita memujuk rayu mereka kepada kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan. Pujuk rayu inilah dinamakan hikmah amaliyah, agar mereka kembali kepada jalan Allah. Kita tak marah kepada orang berdosa, kita ajak mereka kepada kebaikan. Kita mengajak mereka kepada kebaikan supaya hari ini kata hidung cukup. Kita mengajak mereka kepada kebaikan. Wallahu alam. Jadi insya-Allah kita akan bersambung lagi esok pada hadis yang ke-9. Jadi sebagaimana yang saya telah katakan tadi, tuan-tuan boleh tengok sendiri
boleh baca balik, ulang balik. Jadi kurang-kurang benda ni ada benda-benda dalam fakta-fakta yang baru yang saya bagi tahu, yang mana mungkin dia mendatangkan jawapan-jawapan yang ditunggu oleh tuan-tuan. Kadang-kadang banyak soalan nak tanya, tapi bila kita bagi penerangan, orang tu kata, kakak saya kata, dah terjawab dah soalan yang dia nak jawapan tu. Jadi dalam perbincangan kita mungkin ada soalan-soalan yang terjawab dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-tuan ulangkan balik, ulang dan lagi lah. Baru 178 je, kita ulang lagi dan lagi insya-Allah. Nantilah insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita, daurah kita insya-Allah nanti selepas raya saya akan keluarkan nanti insya-Allah. Dan kitab saya pun sudah ada 5 jilid yang di pasaran. Kalau siapa nak dapatkan boleh di 5 jilid. Jilid pertama Kitabul Iman dengan Kitabul Ilmu, jilid kedua Kitabul Taharah dan Solat, jilid ketiga sambungan seluruhan Kitabul Solat, jilid keempat Kitabul Janaiz dan Kitabul Zakat dan Kitabul Zakat dan Kitabul puasa, Kitabul Saum sedikit, dan jilid kelima masuk sambungan Kitabul Saum, puasa-puasa qada. Dan sebab ni hadis-hadis ni dibawa dalam bentuk fiqh. Bukan saja kita belajar hadis, tapi sebenarnya tu dia disusun dalam bentuk fiqh. Tapi bukan setakat fiqh saja, kita akan bagi tahu perkara-perkara yang pentinglah dalam perkara-perkara ini. InsyaAllah yang baik itu daripada yang keenam ialah jilid Kitabul Manasik bab haji dengan Kitabul Muamalat, jilid ketujuh Kitabul Nikah, Kitabul Nikah dan Kitabul Qada dan sebagainya lah dalam jilid ketujuh. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Allah. Bukan ada ketujuh, dah 5 di pasaran. Jadi jilid ke-6 dah siap, cuma saya tak cetak lagi. Jilid ke-7 ada sedikit lagi pembahagian ataupun penambahan yang saya nak tambah. Tak cetak lagi lah, dah typing sudah. Nak siap dah jilid 7. Ada dalam beberapa hadis saja lagi saya perlu semak balik. Wallahu a'lam.